Soalan pertama para penonton yang akan saya ajukan kepada panel kita, Dr. Firdaus. Pertama sekali sebagai mukadimah lah, kita nak tanya sejauh mana amalan tarikat ni telah pun bertapak dan berpengaruh di tanah Melayu ni. Pasti ada sejarah dia. Dan sambutan ke atas tarikat ni bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara pengurusi yang saya hormati juga, Ustaz Sakaria, yang saya juga kasihi, sidang penonton, pendengar yang saya benar-benar hormati sekalian. Bagi menjawab persoalan tadi, adakah tarikat tasawuf itu benar-benar berpengaruh, bertapak lama sudah dalam tanah air Nusantara kita? Maka pastinya jawapan sudah pasti, ya betul. Ini berdasarkan beberapa parameter utama. Saya dapat teliti lebih kurang ada 4 kaya ukur utama. Pertama, kita lihat daripada sudut penyebaran awal Islam itu sendiri ke dalam tanah air Nusantara kita, yang disebarkan oleh kebanyakan golongan sufi yang menggunakan pendekatan tasawuf yang sudah pasti berpegang kepada tarikat-tarikat muktabar. Itu kita akan lihat satu persatu nanti. Kemudian yang kedua, kita lihat daripada sudut kaya ukurnya tokoh-tokoh ulama silam. Dan mereka ini juga adalah merupakan tokoh pejuang kemerdekaan tanah Melayu. Dan mereka ini menggunakan pendekatan tasawuf. Dan mereka ini orang yang bertarikat. Dan yang ketiga, kita lihat juga lambakan, ini kaya ukur yang ketiga, banyak buku-buku tasawuf, tarikat tasawuf di alam tanah Melayu kita satu ketika dahulu dan sehingga hari ini kita dapat lihat. Dan yang keempat, kita lihat juga daripada amalan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Melayu khususnya hingga hari ini, yang kebanyakannya diambil daripada susunan tarikat tasawuf itu sendiri. Baik, yang pertama adalah kita lihat kepada penyebaran awal Islam sebelum zaman kolonial, maksudnya pra-kolonial lagi. Dan sudah pasti benda yang sebegini kita mesti lihat kepada buku-buku lama, kitab-kitab sejarah. Saya cuba untuk memetik satu kitab hikayat Raja-Raja Pasai sebagai contoh. Disebut dengan jelas di situ ada seorang tokoh yang bernama Sultanul Arifin Syekh Ismail, yang mana beliau ini termasuk dalam kalangan golongan sufi yang menyebarkan Islam menggunakan pendekatan tasawuf. Dan menariknya, Syekh Ismail ini, beliau ni berjaya mengislamkan Raja Samudra Merah Silu ketika itu. Sebelum tu dengan Raja Makbari. Saya cuba nak highlightkan raja-raja ni sebab biasanya kalau dulu apa yang diterima, diamalkan, dilakukan oleh raja-raja, biasa itulah juga yang diterima oleh rakyat jelata. Betul. Dan Syekh Ismail ini disebut jelas dalam hikayat Raja Pasai, beliau ini bertarikatkan Naqsyabandiyah. Kita di Malaysia sebagai contoh, kita ada hikayat, kita ada buku ataupun kitab sejarah Sulalatus Salatin. Dan disebut jelas dalam kitab tersebut ialah ada seorang tokoh ulama besar namanya Said Abdul Aziz yang menggunakan juga pendekatan tarikat sufi, tarikat tasawuf, dan beliau ini berpegang kepada tarikat Qadiriyah nama dia. Dan beliau ini berjaya mengislamkan raja kecil besar ketika tiba di Melaka, yang akhirnya baginda Sultan mengubah nama kepada Sultan Muhammad Shah ketika itu. Dan anak beliau Said Yusuf bin Said Abdul Aziz Qadi ketika itu. Dan guru mereka berdua juga guru kepada Sultan Muhammad Shah, iaitu Maulana Abu Bakar, juga datang ke Melaka mengajar kitab Durrul Manzum dalam istana. Dan Maulana Abu Bakar juga tarikatnya Qadiriyah. Itu belum kita tengok lagi. Dalam contoh macam hikayat Merung Mahawangsa, ada seorang tokoh yang besar namanya adalah Syah Abdullah Yamanil Khumairi. Dan beliau ini hebat dalam keadaan kerajaan ketika itu yang di sebelah sana dipengaruhi oleh Majapahit, Sriwijaya, Langkasuka. Dan ketika itu beliau dapat mengislamkan Raja Praung Mahawangsa sehingga baginda raja mengubah nama kepada Sultan Muzaffar Shah.